Waalaikumsalam, APC dan utama. Waalaikumsalam, Syarina. Ada masa lagi 7 menit.
Waalaikumsalam Abdullah Bubak. Waalaikumsalam Sarkawi. Waalaikumsalam Afifah, Bunga Mawar, Juraidah. Dan waalaikumsalam kepada semua. Okey, tepat pukul 10.30 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang lain boleh dengar semua? Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi Sabtu yang mulia ini, 5 September, di pertengahan bulan Muharram tahun 1422 Hijrah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat lagi kita bersama-sama untuk meneruskan legasi mencintai Al-Quranul Karim dan mempunyai azam terus-menerus untuk memastikan bahawa apa yang kita lakukan ini adalah redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mahu Quran itu menjadi syafaat kepada kita semua dan dalam masa yang sama kita dapat mempraktikkan Al-Quranul Karim seperti mana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran tersebut. Jadi itulah kita punya cita-cita dan objektif utama. InsyaAllah dalam modul flipbook tersebut, dalam muka surat 45, pada 2 minggu lepas kita telah sentuh tentang hukum mad, pembahagian hukum mad asli, mad far'i. Seterusnya pada hari ini kita akan sentuh pengertian idgham dan sebabnya. Dan ini merupakan 2 kelas yang akan terakhir. Kita akan jumpa lagi pada 2 minggu lagi untuk kita rumuskan semua pembicaraan kita tentang ilmu tajwid ini. Kita akan ringkaskan satu persatu, kita akan ulang kaji kembali dan kita akan lihat beberapa perkara yang penting lagi untuk pembacaan Al-Quran, dan saya akan tambah lagi ada beberapa teks ataupun sesuatu yang bersifat yang harus kita faham supaya benda itu menjadi kelengkapan kita untuk mempelajari ilmu tajwid Al-Quran. Terima kasih yang hadir semua. Terima kasih kepada rakan-rakan yang masih lagi setia. Muhammad Suhardi, Kucing, Nur Razah, Fatin, Nolaili,
Syahirah, Haji Hafsah. Terima kasih semua di atas kehadiran anda semua, insyaAllah. Maklum Zarina daripada Sepang. Okey, apa yang kita lihat dalam modul tersebut, idgham ini, orang kata kenapa belajar balik idgham? Idgham ini berbeza dengan idgham hukum nun mati. Hukum nun mati tersebut hanyalah hukum nun mati berjumpa dengan huruf-huruf idgham. Idgham ma'al gunnah dan idgham bila gunnah. Tapi ini bukan bersifat hukum nun mati. Dia bersifat hukum tersendiri dari segi idgham. Idgham yang mestinya pada idgham yang pastinya pada awal pembelajaran kita hari itu ialah bersifat memanglah dari segi bahasa itu bendanya sama saja, itu memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Seperti memasukkan mushaf ke dalam poket ataupun memasukkan pedang ke dalam sarungnya. Itu yang seperti dalam Mu'jam. Maklum Al-Baghdadi, Sibu, Umi, kemudian Ruzita, Cik Suhaida, Cik Rahim. Waalaikumsalam semuanya. Jadi itu artinya idgham itu memasukkan. Azlina, waalaikumsalam. Dari segi istilah, memasukkan suatu huruf ke dalam huruf yang lain yang menjadikan hurufnya seperti sebutan huruf yang kedua. Itu juga sama seperti mana idgham yang sebelum itu. Tapi apa yang kita nak bagi tahu idgham di sini ialah apabila pertemuan bukan saja huruf bersama huruf, ada lain-lain pertemuan tersebut. Maka sebabnya terjadi idgham ialah terdapat beberapa sebab yang menjadikan satu huruf itu hukumnya idgham. Antara sebab idgham adalah at-tamasul, kemudian at-taqarub, kemudian at-tajanus. Ataupun dalam yang kita biasa dengar idgham mutamathilain, idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain. Jadi apakah arti idgham tersebut? Abdullah Halim, Saleh, Muhammad Ashraf, ahlan wa sahlan, waalaikumsalam. Berceria semua pagi ni ya. Walaupun gaji sudah keluar dan mau habis sudah gaji tersebut, jangan risau, itu semua urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita mesti ceria dan selalu dan memastikan Al-Quran itu merupakan tanggungjawab kita setiap masa. Kita tengok balik idgham kamil dan idgham naqis. Dari sudut kesempurnaan terbahagi kepada dua. Idgham yang sempurna dan idgham yang tidak sempurna. Waalaikumsalam Abdul Razak alias. Idgham kamil itu maksudnya sempurna. Ia berlaku bila hilangnya zat dan sifat huruf mudgham, huruf yang pertama dalam huruf yang kedua. Maka bila dikatakan idgham kamil itu pula terbahagi kepada dua. Maknanya idgham sempurna. Masuk huruf tu sempurna terus. Hanya berbuji huruf yang kedua. Itu dipanggil idgham kamil. Maka idgham yang sempurna itu terbahagi kepada dua juga. Idgham kamil bi al-ghunnah dan idgham kamil bi ghair ghunnah. Satu idgham kamil, idgham yang sempurna dengan dengung. Satu lagi idgham sempurna dengan tanpa dengung. Surahani Tari, waalaikumsalam. Diana Husna, waalaikumsalam. Tak apa, gaji dah habis, ada lagi. Tapi kita gaji habis pun makan je kan. Hebat orang Malaysia. Habis, duit tinggal RM6, hidup lagi 20 hari. Betapa sayangnya Allah SWT kepada orang Malaysia. Jadi itulah rahmat Allah SWT yang kita tidak dapat pertikai. Tidak dapat pertikai sebab apa saja yang kita rasa keluh kesah, tetap Allah beri. Tetap Allah support, tetap Allah bagi. Min haitsu la yahtasib. Okey, kembali kepada idgham kamil bi al-ghunnah. Idgham kamil bil ghunnah itu idgham sempurna dengan dengung, iaitu terjadi ke atas huruf mim dan nun, seperti mana yang kita pelajari sebelum ini. Ini adalah kerana huruf mudgham iaitu nun mati dan tanwin masuk secara sempurna pada huruf yang kedua. Sifat dengung yang wujud pada idgham ini terletak pada huruf mudgham yang kedua. Oleh itu akan hilanglah zat dan sifat nun dan mim yang ada pada asalnya bersifat dengung. Contohnya kita pun tahu dalam modul tersebut, mim
masad. Mim masad. Nun tak bunyi dah. Nun sudah tidak bunyi. Jadi sebab dia bilang idgham sempurna tapi dengung. Mim masad. Kemudian waman nu'ammir. Waman jadi waman nu'ammir. Kalau ada tu dengung. Itu tu dengung. Tapi nun yang pertama tak bunyi. Nun yang pertama huruf yang pertama itu tidak bunyi sebab langsung masuk ke yang kedua. Itu dipanggil idgham kamil bil gunnah, yaitu idgham sempurna dengan gunnah. Adapun yang kedua dipanggil idgham kamil bil ghairi gunnah. Akan terjadi dengan lenyapnya kedua zat dan sifat huruf mudgham. Sehingga menjadi mudgham dan mudgham fi. Seolah-olah satu huruf yang bersabdu secara sempurna tapi tidak lahir daripada idgham ini sebarang dengung. Dia terjadi dengan lenyapnya kedua zat huruf tersebut. Sifat huruf mudgham sehingga menjadi mudgham dan mudgham fi. Seolah-olah satu huruf yang bersabdu secara sempurna tapi tidak lahir padanya dengung. Ini yang kita belajar idgham bila gunnah. Waalaikumsalam Tina, waalaikumsalam Zara Asraf. Azlina, waalaikumsalam. Ustaz, bacaan nun sabdu lidah terletak di langit atau bawah untuk dengung? Dia bila dengung confirm di atas, dekat hidung. Waman mesti di langit, tak boleh di bawah, mesti di langit. Bila dengung mesti pergi atas. Waman lidah kita di mana? Waman itu di mana? Jadi mesti di atas. Sebab dia berkesinambungan dengan khayshum, yaitu kawasan dengungan tersebut. Jadi contoh di sini mir rabbir rahim, mir. Jadi sabdu itu yang berkuasa di situ, nun hilang terus. Mir rabbir rahim tanpa sabdu pula, mir. Kemudian milladun, mil nun jumpa lam. Jadi hilangnya nun terus. Kemudian fa'amanat fa'amanat seolah-olah kita tak baca sudah ta. Fa'amanat ta'ifah. Itu dipanggil idgham kamil bi ghairi gunnah. Adapun tanda idgham kamil dalam mushaf, hukum pertama tidak diberikan sebarang tanda atau baris huruf, kedua diberikan tanda sabdu. Kalau dalam mushaf Utsmani, huruf pertama tidak diberikan tanda, nun itu tidak diberikan tanda mati, menunjukkan bahwa dia idgham. Kemudian idgham nakis pula berlaku bila hilangnya zat huruf mudgham, huruf yang pertama tapi tidak secara sifat. Itu menunjukkan idgham nakis. Idgham kamil itu dia dengung tapi dia ada bersifat tanpa dengung dan ada dengung. Tapi idgham nakis ni dia memang tidak ada langsung secara sifat. Tanda idgham nakis dalam mushaf, huruf pertama tidak diberikan sebarang tanda atau baris dan huruf kedua tidak diberikan tanda sabdu. Wa may yuti'illah, nun itu tidak diberikan tanda. Miwal, nun tidak diberikan sebarang tanda. Jadi itu secara ringkas kita mau tahu dan mungkin kita ulang balik seperti mana yang kita belajar sebelum ini, yaitu nun mati dalam hukum idgham. Tapi pada kali ini kita mau tumpukan yang ketiga jenis itu, yaitu mutamathilain, mutaqaribain, mutajanisain. Maaf hari ini saya tak pakai kopiah. Kasih beza sikit. Manalah tahu jumpa tepi jalan, orang kata, oh ini bukan ustaz sebab tak pakai kopiah. Jadi saya mau bagi tahulah saya tak pakai kopiah ini. Selalunya saya pergi kerja pun saya tak pakai kopiah. Pergi masjid saya pakai kopiah. Tapi tetaplah mengajar Al-Quranul Karim. Ramai juga pakai kopiah, baca Quran tak betul juga. Jadi jangan jadikan kopiah itu satu alasan untuk tidak mempelajari Al-Quranul Karim.
Okey, apa yang kita nak belajar ialah idgham mutamathilain, idgham mutaqaribain dan idgham mutajanisain. Apple. Nah, ni apple baru masuk. Ahlan sahlan. Tak apa lambat. Nanti ada rekod juga, boleh tengok balik. Okey, idgham mutamathilain, idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain. Yang pertama kita panggil idgham al-mutamathilain. Siti Farazila Cik Wan. Kasyidi Al-Baghdadi. Al-Basuti. Ahlan wa sahlan. Makan nasi dagang dah. Pagi ni. Kau nasi khabu. Nah, jadi kalau di Kota Kinabalu ni dia adalah tempat-tempat nasi kerabu, nasi dagang. Cuma nasi lemak sudah menjadi satu trend. Bukan saja di Semenanjung, cuma nasi lemak tu masih lagi tidak banyak lauk seperti Semenanjung. Dia ada kerang, ada udang, ada ayam, ada daging dan sebagainya. Masih lagi dengan yang biasa saja, dengan ikan bilis. Tapi sudah banyak di merata tempat. So nasi lemak ini sudah diperakui untuk menjadi satu rutin. Seperti juga roti canai dan lain-lain lagi. Okey, al-mutamathilain. Al-mutamathilain berasal dari perkataan mislain atau tamasul yang bermaksud dua huruf yang sama pada makhraj dan sifat. Dari segi istilah pula, mutamathilain ialah bertemu dua huruf yang sama. Huruf pertama sukun dan huruf keduanya berbaris. Nah, huruf pertama tu baris mati, huruf kedua tu berbaris. Tapi dia huruf sama. Dia huruf sama. Idgham mutamathilain terbahagi kepada dua pula. Idgham mutamathilain terbahagi kepada dua, iaitu mislain saghir. Mislain saghir ia berlaku apabila bertemu dua huruf yang sama apabila huruf pertama sukun dan huruf kedua berbaris. Contohnya idrib bi'asakal hajar. Idrib bi'asakal hajar. Ba jumpa ba, huruf sama kan? Ba. Kalau yang hukum nun mati tu, nun jumpa ya, ra, mim, lam, bau, nun. Tapi yang ini ni huruf sama huruf. Ba jumpa ba. Ba berbaris sukun, baris mati. Ba selepasnya itu berbaris. Idrib bi'asakal hajar. Idrib. Ba tu, ba jumpa ba. Idrib bi'asakal hajar. Jadi kata ahli qurra atau semua ahli qurra bahawa idgham ini wajib. Idrib bi'asakal hajar. Wajib, ba tu bertemu dengan ba tu terus. Masuk terus. Itu contohnya. Jadi idrib bi'asakal hajar. Jadi kita jumpa saja huruf-huruf yang sama ba dengan ba. Itu menunjukkan bahawa itu menunjukkan idgham mislain saghir. Yang kedua dipanggil idgham mislain kabir. Tadi kecil, sekarang besar. Ia berlaku apabila bertemu dua huruf yang sama. Dua huruf yang sama apabila huruf pertama berbaris. Apabila huruf pertama berbaris dan huruf kedua juga berbaris. Ia berlaku apabila bertemu dua huruf yang sama apabila huruf yang pertama berbaris dan huruf kedua juga berbaris. Tadi yang saghir itu huruf pertama baris sukun, huruf yang kedua berbaris. Tapi bila yang idgham mislain al-kabir ini, dua-dua berbaris. Jadi pada masa ini, kata ulama, huruf wajib izhar pada ayat tersebut menurut jumhur qurra seperti As-Susi. Apabila dia membaca dengan menidgamkan atau masukkan huruf pertama dalam huruf yang kedua. Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim Maliki Yaumiddin min mali. Jadi itu izhar. Bismillahirrahmanirrahim Maliki Yaumiddin min malik. Jadi min itu kena jelas. Jadi dia panggil mislain
Mislain yang berjumpa, huruf yang sama tapi dua-dua berbaris. Pada masa ini kena izhar atau penjelaskan pembacaan tersebut. Macam tadi idrib bi'asa, idrib satu je jadi ba tu sudah ada dua ba tapi jadi satu. Idrib bi'asa kal hajar. Tapi di sini ar-rahimin maliki yaumiddin. Dua-dua berbaris sama, dua huruf. Jadi pada masa ini mesti kita perjelaskan pembacaan huruf yang pertama tersebut sebab dua-dua berbaris. Jadi di sini dipanggil idgham mislain kabir. Jadi secara kesimpulannya idgham al-mutamathilain tersebut terbahagi kepada dua. Satu dipanggil mislain shaghir, huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berbaris. Idgham mislain kabir, huruf pertama berbaris, huruf kedua pun berbaris. Maksudnya dia dua huruf yang sama. Yang tadi ba dengan ba, yang ini mim dengan mim. Jadi itu dipanggil idgham al-mutamathilain. Jadi apa-apa saja huruf yang kita jumpa dalam Quran sama dia punya huruf, dua-dua huruf bertemu. Kalau huruf sukun dengan huruf berbaris, maka dia kena idgham mislain shaghir. Pada masa ini idgham terus. Adapun bila jumpa huruf sama, dua-dua berbaris, pada masa ini kita izharkan huruf yang pertama. Yang dipanggil mislain. Kemudian idgham al-mutaqaribain. Apa arti idgham al-mutaqaribain? Tadi idgham al-mutamathilain itu sama huruf. Idgham sama huruf dari segi zat dan sifat. Adapun dari segi al-mutaqaribain artinya hampir sama, berhampiran, mutaqarib, qarib, dekat. Qaraba itu maknanya dekat, qarib itu maknanya dekat. Ana qaribun, saya dekat. Ana aqrab, saya paling dekat. Itu sebabnya dalam bahasa Melayu dipanggil kawan karib, kawan karib. Kawan karib itu maknanya kawan rapat, qarib, kawan yang paling dekat. Jadi dipanggil karib, karib. Tapi bila jadi bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu, dia jadilah huruf K. Q itu jadi huruf K. Jadilah kawan karib. Artinya kawan rapat. Kawan rapat. Kurbah. Kurbah itu maknanya mendekatkan. Kurbah. Jadi di sini dipanggil mutaqaribain. Yaitu yang saling berhampiran. Dari segi istilah pula, mutaqaribain merujuk kepada pertemuan apa? Dua huruf yang berhampiran pada makhraj dan sifat. Hampir makhraj dan sifatnya sama. Yang kedua, dua huruf yang berhampiran pada makhraj tapi tidak pada sifat. Makhraj sama tapi tidak sifat. Yang ketiga, dua huruf yang sama pada sifat tapi tidak pada makhraj. Jadi dari tiga, al-mutaqaribain ada tiga jenis. Makhraj dan sifat sama. Makhraj dan sifat sama. Yang kedua, makhraj sama, sifat lain. Yang kedua, sifat sama, makhraj lain. Contohnya bertemu huruf nun dengan huruf lam. Nun dengan lam. Dia sama, dia punya makhraj nun dan lam, tapi sifatnya berbeza. Milladun. Milladunhu. Jadi di situ huruf nun dan huruf lam. Itu contoh bertemu huruf nun dan huruf lam. Dipanggil situ idgham al-mutaqaribain. Kemudian pembagian idgham mutaqaribain sama juga, dia ada shaghir dan dia ada shaghir dan dia ada kabir, sama juga. Sama juga. Tadi idgham mislain pun ada mislain shaghir dan mislain kabir. Jadi contohnya idgham mutaqaribain shaghir berlaku bila huruf awal bertanda mati dan huruf kedua bertanda baris. Tadi pun sama juga, mislain shaghir sama juga, huruf pertama berbaris sukun ataupun mati, huruf kedua berbaris. Jadi yang mutaqaribain shaghir pun lebih kurang sama juga.
lebih kurang sama juga, yaitu huruf yang pertama itu sukun dan huruf yang kedua itu berbaris. Contoh mutaqaribain shaghir berlaku bila huruf awal bertanda mati. Contohnya huruf nun bertemu huruf lam. Walakin la yash'urun. Walakin la yash'urun. Killa yash'urun. Nun bertemu dengan huruf lam. Jadi di sini nun huruf mati dan lam huruf berbaris. Jadi dipanggil mutaqaribain. Walakin la yash'urun. Tapi dalam masa sama juga dia dinamakan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Dia jenis sama tapi dia punya kaedah pembahagiannya berbeza. Sebab nun dan lam ini hampir sama sifat. Hampir sama sifat, dia punya makhraj tapi sifatnya berbeza. Kemudian kita tengok idgham mutaqaribain kabir. Berlaku bila huruf pertama dan kedua berbaris. Dinamakan besar karena tanda baris lebih banyak berbanding tanda mati. Contoh sin bertemu dengan shin. Dzil arsy sabila. Dzil arsy sabila. Dzil arsy sabila. Shin dengan sin. Dua-dua berbaris. Jadi hukumnya menurut ulama qurra bahawa kita wajib membaca dengan izhar, dengan jelas. Dzil arsy sabila. Dzil arsy sabila. Dua bertemu huruf tersebut. Jadi idgham mutaqaribain, idgham shaghir dan idgham kabir juga. Banyak contoh dalam internet kita boleh cek. Contoh-contoh idgham mutaqaribain, banyak contoh. Google saja keluar akanlah contoh-contoh tersebut. Boleh juga buka di YouTube, ada dibagi tahu contoh-contoh idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain, idgham mutamathilain, macam mana dia punya bunyi-bunyinya tersebut. Boleh ulang kaji daripada YouTube dan dengar daripada para qurra ataupun pembaca tersebut bagaimana mereka membunyikan huruf-huruf idgham mutamathilain, mutaqaribain dan mutajanisain. Kemudian yang seterusnya itu idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain berlaku bila bertemu dua huruf yang sama dari segi makhraj, tempat keluar, tapi berlainan dari segi sifat. Ini jelas-jelas mutajanisain ini sifat tidak sama langsung. Contohnya huruf dal dan ta. Bahawa tempat keluarnya adalah hujung lidah. Dal dengan ta. Dal ta itu sama tempat, tapi dari segi sifatnya dia lain. Sebab dal tu dia tebal, ta tu dia teh. Dal tu ad. Jadi dia punya tempat berbeza. Cuma kalau macam arsy sabila tu sin dengan shin lebih kurang sama sifat dia. Tapi kalau dal dengan ta dia berbeza langsung. Kalau zai dengan zal, itu pun dipanggil mutaqarib. Mutaqarib. Cuma mislain mesti huruf sama. Kalau mislain tidak payah fikir, dia memang huruf sama. Ba dengan ba, ta dengan ta. Fa'amanat ta'ifatum. Itu fa'amanat ta. Fa'amanat ta itu mutaqarib sebab ta dengan ta. Itu dipanggil sama makhraj tapi sifatnya berbeza. Tapi kalau huruf dal dengan ta ni dia lari sudah tapi tetap mutajanisain. Contohnya mutajanisain shaghir. Mutajanisain shaghir ialah apabila huruf yang pertama mati dan huruf kedua berbaris. Dia sama macam semua contoh. Asal dia kata shaghir, dia mesti yang pertama itu sukun dan yang kedua itu berbaris. Cara bacaan to idgham kepada ta. Bahasa to nanti kita bagi tahu. Contoh pada kalimah ingkitta, dal bertemu ta. Seolah-olah kita baca ingkitta, seolah-olah kita baca apa? Kita baca huruf ta. Dal tu kita tinggalkan. Ingkitta, kita boleh baca ingkitta. Tak boleh baca gitu. Ingkitta, ingkitta.
In kitta. Contoh pada dua kalimah. Qad tabayyana. Qad tabayyana. Kita boleh baca qad tabayyana. Itu seolah kita kasih qalqalah kubra. Tapi dimasukkan dal dengan ta. Qad tabayyana. Qad tabayyana. Asqalad da'wa. Asqalad da'wa. Asqalad da'wa. Asqalad da'wa. Masuk terus kepada dal. Kemudian ujibad da'. Ujibad da'watukuma. Ujibad da'. Ujibad da'. Ujibad da'. Tak ada bunyi ujibat da'watukuma. Tak boleh baca ujibat da'watakuma. Da'watukuma. Da'watukuma. Tak boleh baca ujibat da'watukuma. Kita seolah berhenti. Ujibat da'watukuma. Ujibat da'watukuma. Kemudian mutajanisain kabir. Bertemu dua huruf sama makhraj tapi berlainan dari segi sifat dan keduanya. Dan dua-duanya confirm macam kita cakap bila kata kabir dia mesti berbaris. Dia mesti berbaris. Jadi hukumnya wajib izhar menurut jumhur ulama qurra. Contohnya as-salata tarafi. As-salata ta. As-salat. As-salata tarafi. Tatarafai, tatarafai, as-salata tato. Jadi di situ mesti izhar kata ulama. As-salata as-salata. Jadi yang jelas di situ izhar dua-dua. Sama juga as-solihati tuba. As-solihati tuba. Kalau susi dia baca idgham. As-salata as-salatato, as-salatato, as-salatato. Dia sambung terus idgham. Itu bagi ulama, bagi mazhab susi. Dalam baca Al-Quran, dia idghamkan as-salat tersebut. Tapi kita jelaskan as-salatato, as-salihati tuba. Kalau as-susi, as-salihati tuba, as-salihati tuba, as-salihati tuba terus. Dia sambung terus idgham. Tapi kita as-salihati tuba. Kita jelaskan benda tersebut. Jadi selesai kita idgham mutajanisain, shaghir dan kabir. Jadi jelas, saya ulang sekali lagi, idgham mutamathilain, dua huruf yang memang sama makhraj dan sifat. Tapi dia ada dua jenis, dia ada shaghir, dia ada kabir. Dua-dua sama huruf. Yang kedua pula dipanggil idgham al-mutaqaribain, sama makhraj, sama sifat, sama makhraj lain sifat, sama sifat lain makhraj. Itu dipanggil idgham mutaqaribain. Adapun idgham al-mutajanisain, dua huruf yang sama dari segi makhraj tapi berlainan daripada segi sifat. Berlainan daripada segi sifat. Dan dua juga terbagi kepada dua, shaghir dan kabir. Jadi kita boleh tengok benda-benda seperti itu. Kita rehat sekejap. Kita sambung lagi 2 minit untuk lam as-sakinah.
Faradtum itu faradtum idgham terus. Faradtum idgham terus. Kemudian kita tengok lam sakinah. Lam sakinah, penjelasan mengenai lam sakinah termasuk dalam perbincangan di bawah tajuk idgham. Huruf lam di dalam Al-Quran tidak akan sunyi dan memasuki pada isim, fi'il ataupun huruf. Pembagian lam sakinah adalah seperti berikut. Lam, hukum lam. Dia tidaklah besar dia punya sumbangan kepada hukum tajwid. Tapi bagi mereka yang baru mempelajari tentu keliru tentang penyebutan Syamsiyah dengan Al-Qamariyah. Bagi orang yang biasa, dia faham sudah bagaimana benda tersebut. Cuma dia akan pergi kepada hukum penjambungan huruf sebelum itu. Huruf sebelum itu apabila bertemu dengan alif lam. Pembahagian lam sakinah seperti berikut. Pertama dipanggil lam al-isim. Terbagi kepada dua, iaitu huruf al-lam al-qamariyah dengan huruf lam al-syamsiyah. A, ba, ghin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Itu dipanggil al-qamar. Sebab dia dibaca dengan izhar. Dibaca dengan jelas. Sebab apa dipanggil al-qamariyah? Sebab kita sebut al-qa. Al jelas, qa jelas. Jadi dipanggil al-qamariyah. Adapun bagi al-lam asy-syamsiyah mempunyai 14 huruf, itu ta, sa, dal, sad, ra, ta, dha, zal, nun, sin, za, zai, shin dan lam. Kenapa dipanggil asy-syamsiyah? Sebab kita tak sebut lam tu. Kita sebut asy-syamsiyah. Asy-syamsiyah. Kadang-kadang dalam penulisan bahasa Melayu, orang mengeja asy-syamsiyah itu dengan as. as, s, y, am, s, y, h. Disebut asy-syamsiyah. Tapi ada dalam penulisan akademik, dia tidak boleh kita tulis as. Sebab asalnya memang alif lam. Jadi kita kena tulis al, s, y, a, m, s, i, y, a, h. Itu sebabnya kita sebut dia asy-syamsiyah. Tapi ejaannya al tapi bunyinya asy-syamsiyah. Itu dari segi penulisan akademik. Mereka tidak akan tulis as ataupun an ataupun ad, ad-dar. Dia tidak akan tulis dar, ad-dar. Tapi dia akan tulis al-dar, al-dar. Jadi orang yang tak biasa dengan syamsiyah dengan qamariyah, mereka akan sebut al-dar sedangkan ad-dar. Sama juga daripada kita ni kesilapan sebut Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-An'am, Al-Hadid, Al-Kahfi. Tiba-tiba pada surah Ali Imran disebut Al-Imran. Kadang-kadang DJ radio pun tersibat dalam surah Al-Imran. Bukan Al-Imran, itu Ali Imran. Ali dengan Al berbeza, huruf sama, alif dan lam. Tapi di situ dia bagi tahu Ali Imran, keluarga. Ali itu keluarga. Usrah memang kita keluarga, tapi dalam bahasa lain ada dipanggil Ali itu usrah, keluarga. Jadi Ali Imran itu maksudnya keluarga Imran. Macam kita selawat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Ali Ibrahim, wa ala Ali Muhammad. Jadi di situ Ali, di situ maksudnya keluarga. Keluarga. Jadi kadang-kadang kesilapan orang seperti itu untuk memahami cara apa yang berlaku dalam penulisan. Ia dinamakan asy-syamsiyah kerana wajib dibaca
dengan memasukkan bunyi huruf pertama ke dalam huruf kedua seperti menyebut kalimat asyams macam saya cakap tadi. Ustaz, bagi contoh kedudukan lidah sebutan nun untuk bezakan bacaan izhar dan ikhfa. Kalau lidah ni kita sebut al-qalamu, lam tu jelas. Kalau contohnya sebutan izhar bertemu dengan nun contohnya. In khana, in jelas in. Tapi bila ikhfa kita dengung terus. Kita sembunyikan lidah kita in qala. Tapi kalau izhar kita jelas. In khana, nun tu kita sebut dengan jelas. Jadi kha tu pun kita sebut dengan jelas. In khala. Tapi kalau ikhfa in qala. Lidah tu disembunyikan sedikit daripada sepatutnya ini kita punya ini. Jadi lidah tersebut bila kita sebut secara dengung ikhfa jadi dia lidah akan ke belakang. Tapi bila kita sebut izhar, lidah jelas ke depan. In khana, in. Lidah tu kena dengan lidah ataupun langit. Kita jelas in. Tapi bila ini dengung kita naik ke atas ke langit. Mang. Lidah kita tu sangkut di atas mang, tapi kalau kita jelas izhar, lidah kita tu terus direct. In, lidah tu ke depan, lidah depan. Tapi bila lidah izhar di depan. Inha, inha, an'a, jelas lidah. Tapi bila dengung, dia mang, lidah terbiar begitu. Itu disebut jelas. Ikhfa tu disembunyi sebab kita nak mainkan peranan dengung tersebut. Jadi kebanyakan tulisan dalam Quran diletakkan tanda sabdu pada huruf syamsiah tersebut sebagai satu tanda untuk masukkan lam tersebut pada huruf syamsiah. Dan tanda sabdu ini tidak akan terdapat pada huruf qamariyah, tapi akan diganti dengan tanda mati di atas huruf qamariyah. Sebab dibaca dengan idgham adalah kerana at-tamasul pada huruf lam dan at-tajanus merujuk pada huruf nun dan ra mengikut mazhab furu', manakala mengikut mazhab jumhur adalah disebutkan at-taqarub adalah daripada kebanyakan huruf. Itu dari segi lam syamsiah. Benda yang sangat mudah saja lam syamsiah dengan lam al-qamariyah. Maksudnya kita sebutkan lam dengan jelas, kita tidak sebutkan lam dengan jelas sebab dia asy-syamsiyah. Kemudian yang kedua itu lam pada kata nama, lam isim. Lam isim itu lam pada kata nama. Kemudian yang kedua lam al-fi'il. Lam pada huruf fi'il. Ia merupakan lam yang terdapat pada fi'il ataupun kata kerja sama ada perbuatan lepas iaitu fi'il madhi ataupun perbuatan akan datang iaitu mudhari' ataupun perkataan amar, suruhan. Anda akan belajar ini dalam modul bahasa Arab nanti. Modul bahasa Arab akan menceritakan tentang pembahagian fi'il ini. Hukum adalah wajib untuk membacanya secara izhar. Kecuali terdapat huruf selepasnya lam dan ra, maka hendaklah dibaca dengan idgham. Contohnya huruf lam bertemu dengan lam. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Fala taqul lahumā. Lam jumpa lam. Lam jumpa lam di sini, takul tu maksudnya dia fi'il bertemu dengan lam. Fala taqul lahumā, jadi satu je lam. Jadi di situ dipanggil hukumnya wajib membaca izhar, tetapi pada masa ini tidak boleh membaca, dia kena baca dengan idgham. Itu memasukkan lam kepada lam. Ini dipanggil idgham apa? Mutamasilain kah, mutaqaribain kah, mutajanisain? Ini dipanggil idgham mutamasilain. Lam dengan lam. Dia saghir kah kabir? Dia saghir sebab lam yang pertama sukun, lam yang kedua berbaris. Jadi dia fala taqul lahumā, satu je. Dia sangkut paut ni. Idgham ni dia bersangkut paut.
Jadi itu contohnya kalau dalam hukum lam. Adapun lam ul harf dinamakan sebagai lam ul harf kerana terletak pada huruf dan hanya terdapat di dalam Al-Quran pada dua perkataan, iaitu hal dan bal. Maka kedua-dua huruf ini terdapat dalam tiga keadaan. Lam pada huruf, ada hal dan bal, itu sahaja. Dibaca dengan idgham. Wajib dibaca huruf lam tersebut dengan idgham apabila terletak pada kedua huruf ini adalah huruf lam dan ra. Balla yakhafun. Balla. Lam jumpa lam. Jadi ini juga dipanggil idgham mutamathilain. Tapi dalam istilah dia panggil lam, lamul fi'il, jumpa lam. Kemudian halakum. Halakum. Jadi lam pertama tidak ada. Jadi dia idgham. Idgham maknanya memasukkan bacaan huruf yang pertama dalam bacaan huruf yang kedua. Jadi huruf kedua tak bunyi, huruf yang pertama tak bunyi. Balla yakhafun. Halakum. Ia terkaji pada riwayat Hafs an Asim daripada Tariq Syatibi bahawa tidak ada dibaca idgham bal apabila bertemu ra pada ayat 14 suratul Mutaffifin. Tapi ini pengkecualian. Dalam riwayat Hafs an Asim, kita tidak boleh menidghamkan huruf lam tersebut dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Sebab dia ada saktah. Dia ada saktah. Contoh tu, bal rona ala, bal rona. Dalam Quran ada sin tu. Jadi dia tidak boleh, di sini hukum dia kita mengidghamkan lam kepada ra. Kalau ikut hukum dia, lam jumpa ra, kita kena bersebut barrona. Barrona. Sebab lam jumpa ra, barrona. Tapi di sini pengecualian sebab ada saktah. Jadi lam mesti diizharkan. Bal rona. Bila kata saktah, kita berhenti tanpa bernapas sekadar dua harakat. Bal rona. Bal rona. Tak boleh kita putus nafas. Bal rona. Dia mesti macam dalam surah Yasin. Mim marqadina hada ma wa'ada ar-Rahman. Tapi orang kita main berhenti terus. Mim marqadina hada ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Dia adalah masalah tapi adab. Sebab Jibril turun dalam keadaan seperti itu. Kemudian dibaca dengan izhar apabila lam terletak pada semua huruf hijaiyah, kecuali lam dan ra. Kecuali lam dan ra. Apabila lam terletak pada semua huruf. Hal. Izhar huruf lam semua huruf. Terletak sebelum semua huruf hijaiyah. Sebelum huruf hijaiyah semua lam itu dibaca izhar. Kecuali dia berjumpa lam dan ra. Itu saja dia punya kelainan apabila lam dan ra. Bila lam dan ra dia ada hukumnya seperti mana kita baca sebelum ini. Selain daripada itu, semua lam itu dibaca dengan izhar, jelas. Jadi rumusan di sini terdapat dipahami bahawa idgham ialah memasukkan sesuatu huruf ke dalam huruf yang lain dan ia menjadikan sebutan hurufnya seperti sebutan huruf yang kedua. Jadi terdapat dua jenis idgham, iaitu idgham shaghir dan kabir. Terdapat dua kaedah bacaan idgham, iaitu bentuk idgham boleh dibahagi kepada 4, mutamathilain, mutaqaribain, mutajanisain, mutabaidain. Lam sakinah pula terbahagi kepada 3, iaitu lam ism, lam fi'il, lam harf. Ada satu lagi dipanggil mutabaidain, iaitu pertemuan dua huruf yang jauh dari sudut makhraj dan huruf. Itu tiadalah menjadi masalah sebenarnya. Sebab dia tidak ada sistem sama makhraj ataupun huruf. Sebab dia jauh sangat. Sesuatu yang bersifat jauh. Jauh dari sudut makhraj. Itu yang tidak perlu diperbincangkan. Sebab dia memang jauh. Tapi yang kita nak bincang tu yang sama dengan makhraj sifat, itu mutamathilain. Jadi habis sudah kita punya
kita punya modul. Kita tengok yang modul yang sebelum ini. Dia sama saja, cuma ada penambahan dari segi sama saja dengan yang ada sini. Jadi kalau kita tengok dalam saya nak tunjuk contoh lain dalam idgham. Okey, boleh tengok contoh-contoh lain idgham mutamasil lain. Idgham mutamasil lain, boleh ambil contoh, take note di tepi. Contoh-contoh lain bagi idgham al-mutamasilain. Contohnya ialah bila ba berjumpa ba. Macam yang kita sebut tadi, idrib bi'asakal hajar. Itu ba bertemu ba dalam surah Al-Baqarah ayat 60. Idrib bi'asakal hajar. Kemudian huruf ta bertemu dengan huruf ta dalam surah Al-Baqarah juga ayat yang ke-16. Fama rabihat tijaratuhum tak bertemu dengan tak. Itu idgham mutamasilain. Kemudian dalam suratul Maidah ayat yang ke-61 dal bertemu dengan dal. Wa qad dakhalu dal dengan dal. Wa qad dakhalu. Kemudian dalam surah An-Nisa, suratul Nisa ayat 78. Huruf kaf bertemu dengan huruf kaf. Yudrikkum. Kaf bertemu dengan kaf. Yudrikkum. Kemudian dalam suratul Nahl ayat yang ke-76 ha bertemu dengan ha. Yuwajjihhu. Ha bertemu dengan ha. Jadi itu semua dipanggil contoh, dipanggil idgham mutamasilain. Ba dengan ba, ta dengan ta, dal dengan dal, kaf dengan kaf, ha dengan ha. Jadi semua ada contoh. Dan ada contoh 35 contoh lain lagi dalam Al-Quranul Karim. Boleh Google nanti. Type saja idgham mutamasilain, dia akan bagi contoh lagi. 35 contoh lain dalam Al-Quranul Karim yang huruf sama bertemu dengan huruf. Namun di antara sekian huruf hijaiyah tersebut, ada huruf yang dikecualikan, ada dikecualikan atau huruf yang diberi syarat tambahan. Huruf tersebut adalah huruf waw dan huruf ya. Waw dan ya tidak masuk dalam mutamasilain. Waw dan ya, jangan kita bertemu ya dan ya pun kita kasih mutamasilain. Waw dengan waw pun kita jadi mutamasilain. Dia ada dua pengecualian. Dua contoh yang kita tidak boleh ikut, dikecuali daripada syarat yang di atas. Yaitu huruf waw bertemu dengan huruf waw dalam suratul Kahfi. Ayat yang ke-107. Amanu wa amilus solihat. Waw mati jumpa waw. Itu kena dua izhar. Walaupun waw jumpa waw. Amanu wa amilus solihat. Waw. Kemudian dalam suratul Sajadah, ya bertemu dengan ya dalam ayat yang kelima. Fi yaumi. Ini pengecualian daripada hukum idgham mutamasilain. Walaupun dia memenuhi syarat idgham mutamasilain, itu waw yang pertama itu sukun dan waw yang kedua amanu wa amilus solihat. Namun kedua contoh tersebut tidak boleh dijadikan idgham mutamasilain. Dan dia kenalah dibaca dengan
dengan jelas. Sama juga seperti waw dan ya. Tsumma taqaw wa ahsanu. Itu juga mesti dibaca dengan huruf izhar. Itu contoh kalau kita sebut idgham mutajanisain ataupun itu idgham mutamatsilain contohnya. Tengok pula contoh idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain ini salah satu contohnya ialah suratul Nisa ra dengan lam. Ra dengan lam. Ini mutaqaribain. Barrafa'ahu Allah barra. Lam jumpa ra. Kemudian ra jumpa lam banyak sangat. Ra jumpa lam banyak. Faqur rabbukum wa qur rabbi wa qur rabbi dukhuli. Qur rabbi wa qur rabbi. Itu semua lam dengan ra. Itu banyak contoh dalam Al-Qur'anul Karim. Faqur rabbukum alam nakhluqkum itu qaf dengan kaf. Itu mutaqaribain. Kemudian mim dengan ba. Dalam surah ini berbeza. Dalam surah ini dia berbeza. Irkam ma'ana. Pernah baca tuh irkam ma'ana. Alif, ra, kaf, ba, mim, ain, nun, alif. Dia tidak baca irkab ma'ana, tapi kita baca irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Itu dipanggil irkam ma'ana. Dalam surah Hud, irkam ma'ana. Ba bertemu dengan mim tapi bunyi irkam, ba hilang terus. Dia tak irkab ma'ana. Dia susah sebab kita macam seolah kita menjadikan qalqalah itu kedua. Irkab ma'ana. Kita tak boleh sebut irkab ma'ana. Kita mesti berhenti. Jadi berhenti itu kesilapan dalam pembacaan sebab qalqalah itu bukan qalqalah kubra. Qalqalah kubra ni kita mesti bunyi irkab ma'ana. Tapi tak boleh. Jadi pembacaan irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Jadi mutaqaribain itu kita sudah cakap huruf berbeza tapi dia punya sampai. Sama juga dengan idgham. Kalau kita tengok ada dicakap idgham muta'abid, muta'a. Idgham mutaba'idan ni jarang disebutkan sebab dia memang bukan, dia hanya selain daripada yang tiga tu dia panggil mutaba'idain. Jauh. Tidak ada masuk dalam konklusi tersebut. Yang kita mau bagi tahu mutamatsilain, mutaqaribain dengan mutajanisain. Kita tengok pula mutajanisain. Mutajanisain. Banyak sangat contoh dalam Quran ni. Jadi kalau mutajanisain itu sa dengan to, sa dengan dal, zo dengan ta, zal dengan ta, sa dengan
Zal, zal dengan zo, ba dengan mim. Waqalat ta'ifah. Waqalat ta. Itu tak dengan to. Kemudian tak dengan dal. Ujibat da'watukuma yang tadi kita baca. Kemudian to dengan ta. La'im basatta. La'im basatta. Basatta. La'im basatta. Basatta. Kita jangan fikir lagi to. La'im basatta. Jangan fikir to, fikir tak. Bila fikir tak dengan to, dia jadi kelang kabut. La'im basatta. Dia jadi kelang kabut. La'im basat. Basat kita sebut tak lagi. Terus ya. La'im basatta. Kemudian ma'abattum. Ma'abattum. Terus saja. Yalhazza. Yalhazzalik. Ya, sa dengan zal. Kemudian izzolamu. Zal dengan zo. Makhraj sama. Izzolamu. Izzolamu. Terus sebut zo. Kita idghamkan zal itu pergi zo. Izzolamu. Kemudian macam yang tadi kita cakap irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Bukan irkab. Jadi itu dipanggil yang mutajanisain. Mutajanisain. Jadi bendanya tidaklah beberapa sukar. Tapi itulah yang pasti dia punya pembahagian-pembahagian tersebut. Ada beberapa kesilapan yang kita kena tahu bagaimanakah orang salah menyebut idgham. Kebanyakan orang di Malaysia ini ada satu kajian dibuat, kesilapan yang berbentuk sebutan makhraj dan sifat. Bentuk-bentuk kesalahan itu yang paling banyak sekali. Ini kajian. Mau bagi tahu dalam tajwid-tajwid ini, jadi boleh take note. Boleh take note dan boleh fikir apa dia kesilapan yang banyak sekali berlaku kepada orang-orang di Malaysia ini, khususnya dari segi makhraj dan sifat. Yang paling banyak sekali melakukan kesilapan ialah berlaku dalam sifat qalqalah. Qalqalah. Qalqalah itu yang paling besar orang melakukan kesilapan. Kemudian yang kedua, paling banyak orang melakukan kesilapan apabila menyebut ta, dal dan to. 3 huruf tu. Ta, dal dan to. Itu banyak yang membuat kesilapannya orang Melayu. Kemudian yang kedua paling banyak sekali ialah kesalahan sebutan huruf-huruf izhar. Iaitu ghain, kha, ain, ha dan hamzah. Ini juga banyak dilakukan kesilapan. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Itu ha. Orang boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ha. Ha dengan ha adalah dua benda yang sangat berbeza. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu hamzah bukan ain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Itu ha. Boleh baca. Ar-Rahmanir Rahim. Itu ha.
Maliki yaumiddin. Itu kesilapan orang membaca huruf izhar, walaupun itu sebabnya huruf izhar ini tidak berdengung. Sebab izhar, kalau huruf ini ada teorinya dengung, maka kesilapanlah orang. Selalunya orang akan sebut ain pergi hamzah. Ain pergi hamzah. Ya'malun, ya'malun, ya'malun. Ya'malun, bukan ya'malun. In kuntum ta'lamun. Ta' dengan ta'. Ta'lamun dengan ta'lamun. Itu benda berbeza. Ta'lamun itu kamu sakit. Ta'lamun itu kamu tahu. Kan sudah berbeza makna kalau kita melakukan kesilapan dalam konsep seperti itu. In kuntum ta'lamun ta'. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang satu bunyi hamzah, yang satu bunyi hamzah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka sin, mesti jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita boleh baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sin. Ihdinas sirat. Ihdinas sirata. Ta kata. Ihdinas sirata. Kenapa kita baca ta? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Qaf. Mustaqim kah? Mustaqim. Jadi qaf di situ dia bukan kaf, tapi dia qaf yang bersifat rendah sebab dia berbaris bawah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal lazi, bukan sira. Kita terlampau tebalkan sod. Siratal lazi, zal. Kita boleh jadi tebal. Siratal lazina an'am. Itu tebal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Kita ra berbaris bawah ril, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian yang paling banyak orang buat silap juga menyebut jim, shin, ya dan dot. Jim fayaj'al lahum, fayaj'al, sudah salah. Bukan salah dari segi makna, tapi salah dari segi kedudukan qalqalah. Faj'al kay, faj'al. Tak boleh baca faj'al. Yang huruf-huruf lain tu tidak ada memberikan satu kesilapan pun kepada contohnya kesilapan ialah lidah tidak dikeluarkan semasa menyebut huruf za. Wahanal azmu. Di situ za. Wahanal azmu. Wahanal azmu. Wa hain wa ha nun alif lam ain za mim. Jadi banyak orang salah sebut wahanal azmu, disebut zai. Ada juga disebut huruf zal. Wahanal azmu, sedangkan itu za. Wahanal azmu. Sembahyang zuhur. Orang sebut sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur. Sembahyang kalau orang tertentu dia bilang sembahyang johor. Dia mana yang betul? Zuhur, zo. Zo itu kadang-kadang kesilapan juga. Sama juga iznada. Iznada itu disebut iznada. Jadi benda itu kita kena baca aja, kita kasih perasaan. Fi tadlilin wa arsala alaihim tayran ababil. Fi tad. Dha kan hurufnya sesuatunya istitalah. Fi tadlilin wa arsala alaihim. Sama aja wakaf ada huruf ba.
Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ba tu tak boleh berhenti. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Mana boleh berhenti begitu? Kita mana boleh berhenti begitu? Kita kena ada bunyi di ujung. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi banyak yang kesalahan-kesalahan tersebut yang kita tengok, begitulah beberapa kesilapan dalam pembacaan Al-Quran. Nanti kita boleh tengok 2 minggu lagi, saya akan sebut apakah kesilapan ataupun kesalahan yang harus kita cek betul-betul supaya kita tidak berlaku kesilapan dan bila kita bertemu dengan hukum-hukum tersebut. Jadi saya buka kalau ada soalan daripada anda semua. To dan qaf. Kita kena faham balik tentang huruf qalqalah. Qalqalah tu ada qalqalah sughra dengan qalqalah kubra. Kubra tu berlaku bila dia di hujung. Apabila dia berlaku di hujung, itu mesti kubra. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Mesti bunyi sebab dia di hujung. Mim masad. Cuma macam saya cakap tu, qalqalah itu ada dia punya kategori. Tapi bila dia di hujung, mesti disebutkan. Terutamanya qalqalah yang bersifat tebal. Qaf tu, qaf. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kena bunyi sebab dia tebal. Tapi apabila dia di tengah, dipanggil qalqalah sughra. Laqad khalaqana. Dia tak boleh baca. Laqad. Itu dua huruf qalqalah di situ. Dal dengan qaf. Kita tak boleh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di situ ada 3 kedudukan qalqalah. Satu, laqad. Bila dia berhenti, laqad, berhenti memanglah kita bunyi dengan dal yang qalqalah kubra. Tapi kalau dia di tengah, laqad khalaqnal insana, itu tak boleh sebab dia kubra. Kita kena sebut laqad khalaqana. Boleh ikut saya baca. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tak boleh baca
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Taqwim itu kubra. Sugranya kena taqwim, taqwim. Ahsani taqwim, taqwim bukan taqwim. Soalnya kita berhenti. Adapun huruf ta. Amanat ta, sama juga huruf ta tu. Bila di ujung muhita. Muhita. Tapi kalau dia di tengah ya basutu, ya basutu, ya basutu rizq, ya basutu, ya basutu. Tapi kalau dia berhenti ya basutu. Tapi kalau sambung ya basutu, macam tak juga. Macam jim, dal, qaf, ta. Dia bila di tengah dia tidak akan disebut dengan sekeras seperti mana kita berada di hujung. Seperti mana kita di ujung. Ada soalan lain? Untuk nun wasal kalau tak dibaca apa hukumnya? Setengah ada baca sebagai idgham, bagaimana maknanya? Dia kalau dia berhenti di nun tersebut, maka tiadalah keperluan kita untuk idgham. Tapi bila nun mati itu bertemu dengan huruf sepelepasnya. Jadi kita tengok dia hukum apa. Kalau dia bertemu dengan huruf izhar, maka dijelaskan dah hukum tersebut. Kalau dia bertemu dengan idgham, maka kita idgham. Kalau dia idgham kamil dan nakis pun ada bezanya. Idgham ma'al gunnah dengan ghair gunnah pun kita ada beza. Sebab nun itulah pentingnya hukum nun tersebut. Kalau nun berbaris biasa itu tidak masalah. Itu dipanggil nun biasa. Tapi kalau kita membaca sambung, bila kita membaca sambung itulah yang problemnya tersebut. Bila huruf sambung kita wasalkan pembacaan huruf nun, itulah yang bermacam-macam hukum keluar. Hukum keluar iklab, nun jumpa ba dan sebagainya. Sebab nun itu bersifat khusyum, dengung. Di situlah dia punya keistimewaan hukum nun tersebut. Ada yang baca idgham, bagaimana maknanya? Idgham tu maksudnya nun mati jumpa idgham ma'al gunnah. Famay ya'mal, mana ada bunyi nun situ? Famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa may nun mati jumpa ya. Jadi dia idgham ma'al gunnah. Kalau idgham bila gunnah tu mim mati jumpa lam dan ra. Mir rabbihim tak ada dengung, tapi nun tidak disebut. Mir rabbihim kita terus baca ra, mir rabbihim. Kita sebut saja mir rabbihim. Tapi bila nun mati jumpa alif lam, dia tidak sebutlah min lagi, disebut minal lazina. Minal lazi itu maksudnya itu mim nun. Mim nun, tapi bila berjumpa dengan alif lam, maka dia jadi minal lazina. Minal lazina. Asalnya min. Qalqalah sughra kalau tak diqalqalah apa hukumnya? Qalqalah tetap qalqalah, cuma dia tidak qalqalah seperti kubra. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad itu kena bunyi. Itu hak dia kepada qalqalah. Cuma saya tidak cakaplah bahawa dia lahnul jali, sesuatu kesalahan yang besar. Dia cuma beri hak yang terbaik kepada huruf qalqalah tersebut. Kalau berubah maksud, berubah huruf, barulah dia berdosa. Berubah huruf dan berubah panjang pendek. Nah itu menjadi satu kesalahan yang besar. Tapi tidak dijelaskan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dia tidak jelaskan qaf. Jadi pembacaannya tidak sesempurna seperti mana yang sepatutnya. Jadi kita kalau boleh membaca Al-Quran itu sesempurna seperti mana yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warattil Qur'an tartila. Dia memanglah kesalahan kecil, tapi Nabi SAW datang dengan membawa benda tersebut, jadi sebaiknya lah
supaya benda itu tidaklah menjadi sesuatu kesilapan yang besar. InsyaAllah minggu depan saya akan bagi nota kepada pihak Urustia untuk kita tengok bagaimanakah kesilapan-kesilapan dalam hukum tajwid. Kesilapan besar yang harus kita tumpu benda tersebut. Takut menjadi sesuatu yang virus dan sentiasa kita bawa kesilapan tersebut. Ada soalan lain lagi? Kalau dalam YouTube tu pun banyak boleh cek bagaimana nun wiqayah itu. Ini pun banyak orang melakukan kesilapan. Ada dalam notasi nanti tu nun wiqayah tu apa benda. Ini kadang-kadang orang terus baca saja begitu, dia panggil banyak tu. Banyak nama nun wiqayah. Dia apabila bertemu beberapa dipanggil nun, ada dipanggil nun iwad, ada dipanggil nun wiqayah, ada dipanggil nun wasal, nun kecil. Contohnya bighulamin, lepasnya ismuhu. Lepasnya ismuhu. Kalau saya boleh tunjukkan dalam, boleh tengok boleh tengok contoh tu. Bighulam, tengok contoh dia tu. Bighulam, nampak ke semua? Nampak? Okey, ini dipanggil nun wiqayah ataupun nun wasal. Bighulamin ismuhu. Kadang-kadang orang baca bighulam ismuhu. Bighulamin ismuhu. Contohnya kita kena baca bighulamin ismuhu. Bighulamin ismuhu. Bighulamin ismuhu. Itu contoh baca. Jadi bighulamin ismuhu. Dia tak boleh sebab ada min. Min tu maknanya mim dengan nun. Jadi kita keluarkan asal dia tu mim dengan nun. Jadi bighulamin ismuhu. Bighulamin ismuhu. Itu contoh. Dan banyak lagi contoh lain yang kita boleh kasih contoh. Saya bagi lagi contoh di sini. Contoh di sini ya. Idza hadara ahadukumul mautu in taraka. Orang akan baca apa? Orang banyak Melayu baca khairul wasiyah. Sedangkan mesti baca in taraka khaironil wasiyah. Khaironil. Sebab ron tu ada nun. Jadi bila kita letak khairon, kita pun khaironil wasiyah. Kita buang tu alif, kita letakkan nun. Jadi bila ada kha, ya, ra dan nun, dia jadi khaironil wasiyah. Itu contoh. Ya, alhamdulillah memang banyak orang main pakai nama. Jadi banyak yang keliru. Ustaz tu panggil nun iwad, ustaz tu panggil nun wasal, ustaz tu panggil nun wiqayah. Jadi itulah kadang-kadang banyak sangat nama. Jadi bila banyak nama tu kadang-kadang menjadi kekeliruan setengah-setengah pembaca. Jadi kita kena faham benda seperti itu. Macam kul huwallahu ahadunillah.
Qul huwallahu ahadunillah. Qul huwallahu ahadun. Kan? Ahadun. Tapi bila kita buka, sambung pergi sebelah. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Itu yang orang kata apa ni, dia punya hukum tu kita kena tengok. Jadi kalau ada macam macam tak berapa kena bacanya, boleh cek terus. Boleh cek, kita boleh cek, barulah apa itu? Baru kita tahu bagaimana dia punya cara bacaan. Mad badal dan syibih bil badal. Hari itu mana dia punya muka surat berapa tu? Jap. Okey, kalau kita tengok mad badal itu, yang kita faham ialah di depan hamzah itu ada huruf mad dalam perkataan yang sama. Dan selepasnya tidak ada huruf mad ataupun sukun. Contohnya amanu, amanu. Contoh imana, imana. Asalnya macam kita bagi tahu i'mana. Yang contohnya a'manu. Jadi macam kita cakap dia punya itu panggil mad badal. Daripada a'manu kita ubah amanu. I'mana kita ubah imana. Uktu kita ubah utu. Adapun syabihul badal itu ialah apabila hamzah itu dipanggil syabihul badal, dia bukan mad badal. Syabihul badal iaitu apabila huruf hamzah itu di depan-depan, di tengah-tengah kalimah. Qur'ana, Qur'ana, Israil, Mas'ula. Itu di depan, di tengah, bukan di awal. Bukan di tengah. Jadi itu dipanggil, dia punya cerita tu lebih kurang sama dengan badal, tapi dia bukan mad badal. Mad badal tu macam saya cakap a'manu, i'mana, itu mad badal. Tapi syabih bil madal tu dia punya karakter tu lebih kurang, tapi dia di tengah. Kalau mad badal ni di awal, imana, amanu, utu, itu di tengah, di awal. Tapi kalau syabih al-badal ni dia di tengah-tengah. Itu dipanggil serupa macam mad badal. Tapi dia tidak masuk hukum sebab dia di tengah-tengah. Dia di tengah-tengah. Jadi kalau ada macam amana, u, a, i, u di tengah-tengah itu dipanggil syabihul badal. Itu ni. Itu yang itu ni suratul Ahqaf. Itu ni. Asalnya apa tu? I'ti ni. Tapi itu ni. Untuk memudahkan, itu juga dipanggil mad badal. Berapa nun wiqayah dalam Quran nanti kita cek. Banyak ni Profesor Google. Saya pun tak ingat sudah. Allahumma salli ala Muhammad.
Ada 24. Ada 24 tempat. Saya kasih tunjuk. Ada 24 tempat dalam Al-Quran Karim. Semua dia bagi contoh. Type je di Google, pergi tengok image. Kalau tajwid ni, pergi Google, pergi tengok image. Keluarlah image-image yang kita boleh tengok. Itu ni surah Al-Ahqaf ayat 4. Nah, ini dia panggil tadi. Dia panggil tadi tu. Dalam suratul Ahqaf. Qul ara'aytum ma tad'un tu. Qul ara'aytum ma. Tu mutamathilain ataupun hukum mim mati. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Orang banyak keliru. Tu ni kan. Di sini itu ni. Itu ni bi kitabim min qabli hadza. Itu ni. Itu ni. Sebab berat kepala lidah. Tu ni. Jadi itu ni. Itu ni. Ya, ada 33 tempat tidak termasuk sambung ayat. Yang sambung ayat tu lagi panjang lah. Yang habis saja matahari disukun khair tu, itu yang sambung ayat tu memang itu banyak sangat lah. Itu banyak sangat. Itu banyak sangat. Sebab dia menyambung. Tapi yang begitu yang pastinya macam seperti mana yang saya tunjukkan tadi. Ada soalan lain lagi? Kalau tak ada soalan lain, kita boleh berhenti awal untuk penyediaan kelas anda untuk seterusnya. Ada lagi? Terima kasih di atas kehadiran. Post ada ke post hari ini? Yang paling best anda nak praktikkan benda ini, anda kena telaki. Anda kena telaki satu persatu. Hukum tak baca dengan nun wiqayah salah. Hukum tak baca dengan nun wiqayah, dia dari segi makna tidak ada lah masalah. Sebab kita masih menyebut perkataan itu dengan betul. Tapi cara gramatik ataupun cara penyebutan yang sebaiknya kita tidak sebut. Contohnya khairan al-wasiyah. Betul. Kalau dari segi bahasa Arab, kita tidak masalah. Kita sebut khairan al-wasiyah. Sebaik-baik wasiat. Khairan al-wasiyah. Untuk perkataan biasa, makna tidak ada berubah. Makna betul. Tapi untuk hukum tajwid, khairan al-wasiyah tu, kita sudah mengubah. Sepatutnya tajwid itu tersebut. Jadi itu yang masalahnya sebenarnya. Masalah sebenarnya itu. Dari segi tajwid. Macam saya cakap, tak baca dengan bertajwid. Bertajwid contohnya idgham dan sebagainya. Tidaklah menjadi dosa besar. Dipanggil lahnul khafi. Tidak berubah makna, tidak berubah panjang pendek. Dia tetap diterima pakai sebagai sesuatu yang betul. Tapi kesempurnaan bit tajwid. Itu sebabnya kita ada hukum tajwid semua tu. Jadi oleh sebab itulah, alhamdulillah orang Perth hadir semua. Alhamdulillah, moga-moga orang Perth semua sihat walafiat. Dilarang pula
keluar negara dan masuk negara pula, negara-negara tertentu. Tapi tak ada masalah lah. Jadi mudah-mudahan anda semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa borang kehadiran kuliah. Mudah-mudahan semua anda dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah 2 minggu lagi saya akan bagi nota, saya akan bagi kepada pihak Urustia untuk kita pancarkan benda tersebut, ataupun anda boleh saja download daripada handphone ataupun internet untuk anda dapat maklumat yang saya akan sampaikan tersebut. Jadi mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Didoakan kita sentiasa dalam inayah Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa diberikan kebaikan di dunia dan akhirat, sentiasa diberikan rasa syukur di atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengatakan bahawa sangat sikit min ibadiyas syakur. Kata Allah, sangat sikit orang-orang yang bersyukur. Oleh sebab itu, sebagai penghujung, ada satu kisah yang berlaku pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW keluar pada satu hari daripada rumah beliau. Masa dia keluar, Nabi nampak Abu Bakar pun keluar daripada rumah. Maka Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, ma akhrajak?" Apa yang membuatkan kau keluar, wahai Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Al-juhu' ya Rasulullah. Kelaparan ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Wallahi ya Abu Bakar, ma akhrajani wa ma akhrajak. Wahai Abu Bakar, kau keluar itulah juga aku. Aku pun lapar juga, wahai Abu Bakar. Nabi pun lapar, Abu Bakar pun lapar. Kemudian berjalan beberapa ketika, keluar lagi Umar bin Al-Khattab, keluar dari rumah. Maka Nabi tanya kepada Umar bin Al-Khattab, "Ya Umar, ma akhrajak?" Apa yang membuatkan kau keluar dari rumah? Apa kata Umar bin Al-Khattab? Al-ju'u ya Rasulullah. Kelaparan ya Rasulullah. Kelaparan ya Rasulullah. Sahabat sekalian, orang yang paling mulia di sisi Allah lapar. Sahabat yang paling utama di sisi Rasulullah lapar. Ini yang ketiga, orang yang kata Nabi, kalau ada Nabi selepas aku, nescaya Umar, pun lapar juga. Keluar dari rumah, 3 sahabat ini, kelaparan. Kita keluar dari rumah, bukan kerana kita lapar, kita mencari lagi untuk mengisi, supaya kita tidak akan lapar dan lapar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seorang Nabi lapar, seorang sahabat lapar, seorang sahabat lagi lapar. Syukurlah apa yang kita ada, sahabat semua. Jangan sekali-kali kita menghina makanan. Jangan sekali-kali kita sebut tak sedap. Selagi mana dia tidak basi dan buruk, telan saja, bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai kita dikatakan Allah min ibadiyas syakur, sangat sikit daripada hambaku yang bersyukur. Jadi mudah-mudahan kita jangan jadi orang yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih semua di atas kehadiran. Terima kasih di atas komitmen semua. Terima kasih di atas doa-doa kalian semua kepada sahabat-sahabat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Suriah wa fi Palestin wa fi kulli makan ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min junun wal juzam wal baras wa min sayyi'il asqam. Allahumma irfa'anil bala' wal waba. Allahumma irfa'anil bala' wal waba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.